Wadhi isyaratun ila mawjudin fi dhihni in kanas qabla ta'lifi. Dan bermula ini, maksudnya ini ialah karangan yang akan beliau karang ke depan nanti. Isyaratun bermula kata-kata zi itu sebuah isim isyarah yang mengisyarahkan kepada yang mawjud di dalam zihin nadhim. Jadi apa yang akan beliau tuangkan nanti, itulah isyarah daripada zi tersebut. In kanas, jika adalah khutbah itu sebelum membuat karangan. Jadi andai kata musannif tersebut, musannif nadhim, beliau mengarang khutbah dahulu sebelum mengarang isi khutbah, itulah pembahasan hadis. Jika itu maksudnya, maka zi mengisyarahkan kepada yang dalam zihin beliau yang akan dituangkan ke depan. Dan jika memang lebih dahulu disebutkan pembahasan yang di depan nanti ketimbang dalam membuat khutbah, maka maksud daripada zi itulah mengisyarahkan kepada yang sudah mawjud, yang sudah ditulis. Boleh dua isyarah daripada zi, tergantung bagaimanakah pada awal sekali nadhim membuat nazam beliau. Jika awal beliau membuat khutbah, maka zi diisyarah kepada yang belum beliau tulis daripada isinya. Jika awal beliau sebutkan isi daripada pembahasan hadis, baru beliau buatkan khutbah, maka maksud zi itulah yang telah beliau tuangkan, telah beliau tulis. Min aqsami ilmil hadisi iddah. Jadi bermula ini itu daripada segala pembahagian ilmu hadis yang banyak, jumlahnya, yakni arba'an wa thalathina. Memaksudkan oleh dianya nazim akan 34 segala pembahagian hadis. Kama saya dzukuru akhiran, sebagaimana yang selagi akan menyebut oleh nazim akhiran, pada akhir nazam beliau nanti, di ujung nanti beliau sebutkan jumlah daripada seluruh pembahagian hadis ini. Yang dimaksudkan jumlah yang banyak, aqsamnya, maksud daripada aqsam ini, wa arada bil aqsami huna ma yashmulul anwa'a al-mundarijata tahatal aqsami. Dan memaksudkan dianya nadhib dengan kata-kata aqsam dalam nazam tadi, dalam bait tadi, di sini itulah barang-barang yang mencakup ianya barang akan segala pembahagian hadis yang masuk ianya anwa di bawah segala aqsam. Berarti jumlah hadis 43 tersebut itu ialah aqsam beserta anwa'nya. Aqsam hadis beserta dengan segala anwa' hadis. Itu maksud jumlah 43 tadi. Itu bukan murni aqsam. Karena wa illa, dan jika tidak, jika bukan maksud daripada aqsam ialah aqsam beserta dengan anwa', fa aqsamul hadisi la takhruju an thalathatin, maka bermula segala pembahagian hadis itu tiada keluarlah dianya aqsam hadis daripada 3. Karena jika aqsam bermakna aqsam, maka aqsam hadis hanya 3, sahih, hasan, dhaif. Jadi tidak ada jumlah 43 aqsam. Jadi maksud aqsam ialah aqsam beserta dengan anwa'. Di jumlah 43 tersebut aqsam beserta dengan anwa'nya, bukan murni makna aqsam. Kama qalal aktsaruna, sebagaimana yang telah berkata oleh kebanyakan daripada ulama hadis. Yang mana daripada 3 tadi ialah sahihun wa hasanun wa dhaifun.
aqsam sahih, aqsam hasan, aqsam dhaif. Itu aqsam hadis yang sebenarnya. Di dalam tiga ini dia punya beberapa nok-nok. Maka jika dijumlahkan aqsam dan nok, anwa'nya berjumlah 43. Kenapa aqsam hadis hanya 3? Li'annaha inishtamalat min awsafil qabuli ala a'laha fasahihu. Karena sesungguhnya aqsam hadis, jika mencakup ianya aqsam daripada segala sifat-sifat qabul, atas yang setinggi-tinggi sifat-sifat qabul, maka bermula dia hadis itu dikategorikan dalam aqsam hadis sahih. Di hadis sahih ialah hadis-hadis yang dia punya sifat qabul yang paling a'la. Nanti detailnya akan disampaikan. Itu qismun yang pertama, qismun sahih. Itulah hadis-hadis yang mencakup sifat-sifat qabul yang paling a'la. Au ala adnaha, ataupun mencakup ianya aqsam daripada segala sifat-sifat qabul atas yang serendah-rendahnya sifat qabul. Sifat qabul ada, cuma sifat qabulnya bukan yang paling a'la, bukan yang paling tinggi, tapi kebalikannya, yang adna, yang paling rendah. Maka fal hasanu, maka bermula dia hadis itu termasuk pembahagian qismun hadis hasan. Yang kedua, dan yang ketiga, awalam tashtamil ala syai'in minhuma fadha'ifu, ataupun tiada mencakup ianya aqsam hadis di atas sesuatu pun daripada keduanya, a'la sifat qabul ataupun adna sifat qabul. Maka jika tidak ada yang a'la, tidak ada adna, maka fadha'ifu, maka bermula dianya hadis itu termasuk dalam qismun hadis dhaif. Itu yang aksar ulama katakan itu aqsam hadis. Wa minhum man lam yufarrid naw'al hasani wa yaj'alhu mundarijan fi sahihi. Dan sebahagian daripada mereka ulama hadis itu siman yang tiada mengasingkan ianya man akan pembahagian hadis hasan. Hadis hasan tidak ada. Akan tetapi hadis-hadis yang adna sifat qabul menurut minhum wa yaj'alhu, dan menjadikan ianya man akannya hadis hasan akan yang masuk di dalam hadis sahih. Sama dengan menurut minhum ulama hadis sahih terbagi dua. Ada yang adna sifat qabul, ada yang a'la sifat qabul. Di aqsam hadis hanya dua menurut minhum, hadis sahih, hadis dhaif. Hadis dhaif dia terbagi dua kata minhum, ada yang adna sifat qabul, ada yang a'la sifat qabul. Tapi yang kuat aqsamnya terbagi tiga. Hadis hasan yang adna sifat qabul, hadis sahih yang a'la sifat qabul. Hati khusus. Wa kullu wahidin ata fin nadmi, dan bermula tiap-tiap yang satu daripada segala aqsam dan anwa' hadis tadi yang 43 tadi. Yang 34. Ata akan datanglah dia yang tiap-tiap satu nanti dalam nadam, wahadahu beserta hadnya tiap-tiap. Beserta hadnya tiap-tiap, wa ma'a ni. Hadda maf'ul ma'a, artinya ma'a haddihi, beserta hadnya tiap-tiap. Apakah semuanya disampaikan dengan cara had? Karena jika dengan cara had berarti ta'rifnya menggunakan jenis ataupun jenis dan fasal. Jenis dengan fasal. Rupanya asyamili, yang mencakup kata-kata had bagi resamnya tiap-tiap. Rupanya nanti ada juga musannaf membuat definisi dengan cara resam, bukan dengan cara had.
Jika dengan had ada juga dengan had, ada juga dengan resam. Manakala dengan cara jenis dan fasal itulah had, manakala dengan cara jenis dan arat. Dengan apa diresamkan? Bi ba'dil khawasi, dengan sebahagian khas-khas daripada si anwa' tersebut. Di dalam mentakrifkan beliau menggunakan takrif dengan resam nanti. Ada juga. Kenapa ditakrifkan dengan cara resam? Takriban alal mubtadi, karena untuk mendekatkan atas para orang yang baru belajar. Ketika mendefinisikan sesuatu dengan cara resam kan lebih mudah kita untuk memahami ketimbang didefinisikan dengan cara had. Wali tarkil haddi, dan kata-kata had juga mencakup bagi meninggalkan had. Terkadang-kadang musannif nanti dalam mentakrifkan tidak menggunakan resam takrifnya, tidak menggunakan had takrifnya. Kenapa? Istighna'an anhu, karena dipadai daripadanya had dengan cara misal, dengan cara contoh. Berarti beliau membuat takrif bil misal. Intinya musannif dalam mentakrifkan aqsam dan anwa' hadis dengan 3 macam cara. Manakala dengan cara had beliau takrifkan, mendefinisikan, manakala dengan cara resam, manakala dengan cara misal. Jadi terkadang dengan takrif bil had, takrif bil misal, takrif bil resam. Awwaluha ayil aqsami as-sahihu. Bermula yang pertama daripada segala pembahagian hadis itu ialah hadis sahih. Al-mujma'u ala sihhatihi 'indal muhadditsina. Hadis sahih alladhi, yang diijma'kan di atas sahihnya hadis di sisi para ulama hadis. Di hadis-hadis sahih yang memang telah ijma' ulama, semuanya ialah hadis sahih. Itu yang pertama. Di hadis sahih, hadis yang diijma'kan oleh para ulama, dia memang hadis yang kuat. Di hadis sahih itu ialah definisinya wa huwa ma ayil matnul ladhi ittasala isnaduhu ayil ladhi huwa hikayatu tariqil matni bihaisu yakunu kullun min rijalihi sami'a dhalikal marwa min syaikhihi. Dan bermula dianya hadis sahih itulah ma. Arti ma itulah matan. Maksud matan itulah diri lafaz hadisnya. Matan alladhi, yang bersambunglah oleh isnadnya matan, isnadnya alladhi. Arti isnad apa? Itulah alladhi. Yang bermula dianya alladhi itulah menghikayahkan jalan matan. Itu yang dikatakan dengan isnad. Arti penghikayahan daripada jalannya matan dari seorang perawi hingga sampai kepada Rasulullah. Bihaisu, dengan sekira-kira adalah tiap-tiap daripada para perawinya hadis sahih itu mendengar ianya tiap-tiap akan demikian yang dirawikan, demikian matan yang dirawikan langsung daripada gurunya si tiap-tiap perawi. Di hadis sahih ini ialah hadis yang setiap daripada para perawinya langsung mendengarkan daripada gurunya dari gurunya lagi hingga sampai kepada Rasulullah. Rantaian sanadnya terus bersambung tanpa terputus-putus. Itu hadis yang sahih. Fakharajal munqati'u wal mursalu wal mu'addalu al-ati bayanuha. Maka keluarlah hadis munqati' dan hadis mursal dan hadis mu'addal yang akan datang oleh penjelasannya tiap-tiap tersebut. Maka hadis tersebut tidak masuk dalam kategori hadis sahih. Dikarenakan sanadnya tiada ittisal,
detail daripada pembahasan tiap-tiap yang tadi akan disampaikan ke depan nanti. Walam yashudda lam yadkhulhul syududu. Dan kait daripada hadis sahih ialah dan tiada disyadkan akannya hadis sahih, artinya dan tiada masuk akannya hadis sahih oleh segala syad. Syad itulah lafaz-lafaz daripada hadis-hadisnya, daripada matan-matannya terjadi lafaz-lafaz yang syad, yang tidak ada. Itu termasuk tadlis nanti, itu penipuan daripada kata-kata, itu termasuk dalam bentuk syad. Walam yu'al, dan tiada diilatkan akannya hadis sahih bi'ilatin qadihatin, dengan ilat yang buruk. Masuk ilat penyakit, jadi tidak ada penyakit, tidak ada penyakit yang buruk. Dia masuk penyakit, contohnya ka'irsalihi, seperti memursalkan hadis sahih. Maksud mursal ialah meriwayatkan daripada seseorang, tapi orang tersebut tidak pernah memberikan kepada si perawi tersebut. Dia si perawi mengatakan saya ambil hadis daripada si fulan, sedangkan tidak pernah diketahuikan bahawa si fulan tersebut memberikan hadis kepada si perawi. Itu termasuk salah satu mursal khafi. Dan juga dalam golongan-golongannya termasuk nanti tadlis. Wa sawa'un kanatil illatu khafiyatan aw zahiriyatan. Bermula demikian itu bersamaan adakah ilat daripada hadis tersebut, itu ilat yang khafi, yang tersembunyi, seperti irsal. Maksud irsal itulah riwayatnya ialah dengan dalam bentuk mursal, tidak disebutkan perawinya. Ataupun ilat tersebut ialah zahir. Contoh zahir, diketahuikan pada perawi tersebut ada sifat fasik, ataupun si perawi tersebut orang yang hafalannya tidak bagus. Itu segala penyakit-penyakit, segala ilat-ilat dalam sebuah sanad hadis, itu tidak ada pada hadis yang sahih. Jika ada penyakit-penyakit tersebut, maka termasuk dalam kategori hadis dhaif nanti. Jadi kait daripada hadis sahih ialah tiada punya ilat, baikkah ilat yang khafi ataupun ilat yang zahir. Wa taqidu sahibin nukhbati bil khufiyati lam yarid ikhraja zahirati. Dan bermula mengkaitkan oleh empunya kitab nukhbah dengan ilat khafiyah. Jadi beliau yang punya kitab nukhbah, beliau dalam mendefinisikan hadis sahih, beliau kaitkan bahawa hadis sahih tidak punya ilat khafi. Sedangkan dalam nadam kita di belakang disebutkan tidak punya ilat, baikkah ilat yang khafi ataupun ilat yang zahir umum. Sedangkan sahib kita nukhbah mengatakan hadis sahih tidak punya ilat khafi. Apakah ilat zahir boleh? Rupanya lam. Dan bermula mengkaitkan oleh sahib kitab nukhbah dengan ilat khafi, itu tiada memaksudkan oleh beliau sahib nukhbah akan mengeluarkan ilat yang zahir. Bukan berarti beliau membolehkan adanya ilat zahir pada hadis sahih, bukan. Beliau kaitkan ilat khafi, bukan beliau bermaksud ialah membolehkan adanya ilat zahir pada hadis sahih. Akan tetapi alasan beliau kenapa beliau kaitkan ilat yang khafi, li'anna al-khufiyata idza atharas fa dhahiratu aula. Karena sesungguhnya ilat yang khafi apabila memberi bekas ianya ilat khafi, maka bermula ilat yang zahir itu lebih aula memberi bekas. Jadi beliau kaitkan jangan ada ilat khafi pada sebuah hadis sahih. Ilat yang khafi saja tidak boleh, apalagi ilat yang jelas-jelas yang zahir.
maka lebih utama tidak boleh. Itu secara aulawi tidak disebutkan, tapi dia masuk dengan cara aulawi si zahir. La illatin lam tuqdah fi sihhatihi. Tila di illatin diatafkan kepada illah qadihah di belakang. Di hadis yang sahih jangan ada ilat khafi ataupun ilat yang zahir. La arti nafi isbat. Jadi tiada mengapa jika ilat tersebut ialah ilat yang tiada dianggap kadeh, yang tiada dianggap buruk dalam sah sebuah hadis yang sahih. Tapi andai kata ilatnya ialah ilat yang tidak kadeh, maka dibolehkan ada dalam hadis sahih. Contohnya ialah ikhtilaf para ulama pada apakah si perawi ini siqah ataupun tidak. Di perawi ini siqah ataupun tidak siqah, itu khilaf ulama. Jadi termasuk sebuah ilat juga, sebuah penyakit juga, tapi tidak kadeh. Itu tidak masalah. Yarwihi adlun, meriwayat akannya hadis yang sahih oleh seorang yang adil. Apa itu adil? Wa huwa man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ati. Wa huwa, dan bermula dia adil, itulah siman-siman. Yang sabit baginya man, itu ada sebuah malakah yang mendorong ianya malakah akan ianya man atas melazimi bersifat dengan takwa dan melazimi dalam menjaga marwah. Itu arti daripada adil. Berarti adil ialah orang yang pada dirinya punya sebuah sifat yang tiada lekang lagi sifat itu pada dirinya. Jadi sifat yang telah mendarah daging pada orang tersebut, yang dengan sifat tersebut orang tersebut ialah senantiasa bersifat dengan takwa. Senantiasa beliau menjauhkan segala yang dilarang dalam agama, dan senantiasa beliau mengerjakan segala anjuran-anjuran agama. Dan dengan adanya malakah, itulah sifat tadi, orang tersebut juga senantiasa bersifat dengan muru'ah, menjaga marwah. Dalam artian beliau tidak mengerjakan hal-hal yang dianggap hina dalam pandangan agama. Contohnya, beliau tidak berjalan dengan tiada memakai alas kaki. Arti orang yang tidak pakai alas kaki itu tidak punya marwah. Orang yang senantiasa memakai penutup kepala, itulah kopiah, peci, jika memang beliau orang yang layak untuk itu. Dan beliau tidak kencing sembilan berdiri. Itu hal-hal yang dapat mengurangi marwah, menjatuhkan marwah. Jadi tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bagus dalam agama. Bukan yang haram. Kalau yang haram itu memang dalam definisi takwa tadi. Takwa mengerjakan yang diperintah, tinggalkan yang dilarang. Sedangkan marwah ini orang yang menjauhkan diri daripada hal-hal yang tidak bagus dalam agama. Dalam tanda kutip, hal-hal yang bukan haram tapi tidak bagus. Itu orang yang jaga marwah namanya. Wal muradu bil adli, dan bermula maksud dengan kata-kata adil tadi, itulah adil riwayah. Adil riwayah, adil dalam menyampaikan sebuah riwayat, menyampaikan sebuah kata-kata. Itu adil riwayah yang dimaksudkan. Wahwal muslimul aqilu al-balighu as-salimu minal fusqi, dan bermula dianya orang yang bersifat dengan adil riwayah, itulah orang yang Islam. Berarti tidak asyik orang kafir. Lagi dia orang yang berakal, arti bukan orang gila. Lagi orang yang balik, bukan anak-anak. Lagi dia orang yang selamat daripada sifat fasik. Itu yang dikatakan dengan adil riwayah. Itulah ciri-ciri para perawi hadis. Wahwa irtikabu kabiratin au israru ala saghiratin, dan bermula dia fasik. Apa itu fasik? Yang tidak boleh ada pada kita
baik secara umum ataupun secara khusus bagi para perawi hadis, itu ialah irtikabu, itu mengerjakan perbuatan dosa satu saja mengerjakan dosa besar dikategorikan orang yang fasik. Ataupun dia tidak kerjakan dosa besar tapi israru ala saghirah, menetapkan diri atas satu dosa kecil saja. Satu dosa kecil dia kerjakan, yang senantiasa dia tidak mengubah-ubahnya lagi, istiqamah dengan dosa kecil walaupun cuma satu, itu juga orang tersebut dianggap fasik, walaupun dia tidak mengerjakan dosa besar. Di satu saja dosa kecil yang kita senantiasa akan kita langgengkan dalam mengerjakannya, itu sudah termasuk orang yang fasik. Wasalamati mimma yakhrumu al-muru'ata. Dan lagi ialah sifat daripada orang yang adil tadi, ialah orang yang punya malakah, yang dengan malakahnya ialah mendorong ia untuk selamat daripada barang-barang yang dapat merobohkan ianya barang akan muru'ah. Orang tersebut tidak mengerjakan hal-hal yang dianggap kurang, dianggap tidak layak dalam agama, seperti contoh kencing berdiri tadi. Itu sifat-sifat daripada para perawi hadis. Fala yukhtasu bidzakari al-hurri, maka tiada dikhususkan akan adil tersebut dengan laki-laki dan lagi yang merdeka. Boleh saja adil ini berada pada perempuan, sehingga perawi hadis kan ada yang perempuan, Siti Aisyah contohnya, dan boleh juga yang budak, tidak masalah. Dia yang penting punya sifat-sifat adil tadi yang disampaikan di atas. Wa kharajal fasiqu wal majhulu ainan aw halan. Dan keluarlah oleh orang yang fasik, maka orang fasik tidak bisa sebagai perawi hadis. Wal majhulu, dan orang yang majhul, orang yang tidak dikenal. Baikkah majhulnya itu nisbah ain, arti orangnya memang tidak diketahui. Siapa orangnya tidak diketahui, siapa namanya, orang mana, itu dikatakan dengan majhul ain. Ataupun majhulnya ialah nisbah hal, arti kondisinya. Orangnya tahu, si fulan bin fulan, tahu namanya siapa, anak siapa, tapi bagaimanakah sifat beliau, adilkah dia ataupun tidak, itu namanya majhul dengan hal. Itu juga tidak bisa menjadi perawi hadis. Wal muradu bittaqwa ijtinabul a'malis sayyiati min syirkin aw fusqin aw bid'atin. Dan bermula maksud dengan kata-kata takwa tadi, yang merupakan ciri-ciri daripada orang yang adil, itu ialah menjauhkan diri daripada segala perbuatan-perbuatan yang buruk dalam agama, daripada sifat syirik, sifat fasik dan sifat bid'ah. Arti ini tiga jangan ada pada seorang perawi hadis, karena jika ada maka dia tergolong dalam kategori orang yang fasik, arti tiada bersifat dengan adil. Bid'ahkah dia ataupun syirik emang udah jelas-jelas kafir nanti jatuhnya. Di Mu'tazilah tidak sah sebagai perawi hadis, dikarenakan dia termasuk golongan bid'ah. Wahabi juga tidak boleh, Syiah juga tidak boleh sebagai para perawi hadis, karena mereka golongan bid'ah. Intinya golongan 72. Karena umat Nabi kan 73 golongan semua, satunya ahlu sunnah. Yang 72 itu semua mereka tidak boleh menjadi perawi hadis, tidak sah, tidak diterimakan riwayat mereka. Yang diterimakan ialah pada golongan ahlu sunnah. Ahlu sunnah pun yang punya ciri-ciri adil,
Yang tidak adil juga tidak bisa juga.